Dengan pakai jubah tak ada collar, jubah memang selekeh lah. Bukan selekeh, dia nampak macam simple lah. Orang simple lah, tapi kaya. Datuk tuan-tuan, kaya apa? Tak komplain lah hidup dia. Kaya tu. Bukan saya nak puji dia, tapi benar betul kita nak cerita. Kan? Duduk di pucuk, kaya. Tapi rumah dia tu Allah kaya. Tapi dia setiap 2 minggu dia panggil ustaz-ustaz main pergi kuliah. Orang kampung bukan main kat kuliah rumah. Kalau buat kenuri dan sebagainya memang seronok lah orang kampung. Dia duduk di kampung, rumah besar tapi duduk kawasan kampung. Dia tak pergi duduk kat bukit dapat sabar, dia tak pergi duduk. Itu maknanya alhamdulillah, walaupun dia kaya tapi dia sangat merendah diri dan kekayaannya tidak menipu dia. Kekayaannya tidak menipukan. Yang tu nak dapat tu bayarlah tuan. Seorang dalam 1000 pun bayarlah. Kita ada rumah baru 2 juta, rumah tak besar mana pun, kan? Tu pun menghina orang tak ngomong. Nah, tu kita. Nah, gaji baru naik grade 44 dah pun. Nah, tak pun kita jadi pengetua ke jadi apa kat hina cikgu-cikgu bawah ni macam di Departemen Datang. Mau kaya sikit. Tu beza tu juga. Sebab tu kita nak kaya tu juga minta Allah Taala biar nak kaya sesuai dengan iman kita. Kalau kita kaya tak sesuai dengan iman kita, takut esok Tuhan uji, kita dah jatuh. Kalau kita kaya tapi sesuai dengan iman kita, lagi kaya lagi kuat iman kita, lagi kaya lagi kuat iman kita, tak mau, tak tertipu. Nah, jadi pemurah macam Rasulullah, jadi pemurah macam Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain yang saya pernah cerita dulu. Itu tak mau. Nah, baik. Tak nak cerita tadi. Itu yang kedua, iaitu terlalu banyak mewah. Berlaku tak penyakit itu kepada umat kita hari ini? Sangat-sangat berlaku. Sangat-sangat berlaku. Yang ketiganya, at-takatsur. Apa makna takatsur? Mengimpun harta sebanyak mungkin. Sebab tu Allah Ta'ala suruh dalam Quran surah At-Takatsur. Alhaakumut takatsur. Kamu telah diperdayakan dengan mengumpul harta yang banyak. Hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu dikunjungi oleh kubur. Maknanya kamu mati. Punya dah kumpul duit sampai datang mati, tak ada buat amal ibadah. Tak ada nak buat amal ibadah. Punya duk cari duit. Punya puluh cari duit pagi, petang, siang, malam sampai tak ada nak ambil tahu tentang anak, sampai tak ada nak ambil tahu tentang masyarakat, sampai tak ada nak hidup dengan masyarakat. Tak ada. Dia kira cari duit, pagi keluar duit, petang pun keluar duit, malam pun keluar lagi nak cari duit. Bukan tak boleh nak cari duit, tapi kena seimbang. Nah, jangan sampai kita ni hilang akhirat kita hanya kerana cari dunia. Nak dapat banyak mana sangat dunia ni? Nah, nak dapat banyak mana sangat dunia ni? Kalau boleh dapat semua pun larat kau guna semua. Kalau ada rumah tuan-tuan kat rumah pun seperti boleh tak guna semua? Udah semua nak berjalan tak boleh. Tak boleh juga. Betul tak? Maknanya apa? Islam dah ajar kita sederhana. Hidup sederhana. Hidup ikut, kalau kita bahasa kita ni, ikut poket sendiri. Poket kita banyak mana gaji, ikut takat gaji kita. Jangan lebih daripada tu. Lebih daripada tu banyak hutang. Hutang tahun tu, hutang tahun ni, hutang, pening kepala otak. Ya, pening kepala otak. Jadi tak ada kebahagiaan, tak tenang jiwa. Jangan. Betul dah Nabi sebut salah satu penyakit yang berlaku di umat hari ini ialah dia banyak kumpul harta. Tak salah kumpul harta, tak ada masalah. Kalau kita berniat untuk jadi kaya, dengan kekayaan kita boleh guna untuk Islam. Dengan kekayaan tu kita boleh guna untuk bantu orang. Alhamdulillah. Lagi kaya lagi boleh banyak zakat. Lagi kaya senang kita ambil duit tu boleh buat komplek kita. Cuba kalau semua kat miskin tak ada duit, kelas vaksin tak boleh tu. Mungkin tak ada duit tu. Jadi tuan-tuan boleh nak kaya, tetapi biar jangan sampai kita tertipu. Yang ketiga, yang keempat,
al-ghusyu fid dunya. Terlalu tipu menipu dalam merobok harta benda dunia. Ni banyak sungguh berlaku pada hari ini. Tipu menipu nak rebut harta dunia. Contohnya apa tu? Dalam poket kita tu, handset, telefon. Ada nak hantar mesej, anda memenangi daripada Maybank apa semua, sila hantarkan nombor akaun anda dan nampak tak? Tipu. Pasal apa? Nak cari duit. Menikah pun tipu timbangan. Pasal apa? Nak untung lebih. Menikah minyak, sanggup pergi adjust apa nama? Meter. No? Dia ada lari tuan-tuan, dia ada dalam internet, dia ada tulis. RM10 dapat banyak berapa liter, RM20 banyak berapa liter. Kalau nampak kurang, boleh pergi report kepada Kementerian Perdagangan. Boleh pergi report. Pandai report menipu. No? Kita ada RM10, bukan kita tengok berapa liter lah. Dia tipu tu. Maknanya manusia hari ini suka menipu dalam urusan benda harta benda dunia. Banyak benda orang menipu, no? Banyak benda. Kadang-kadang kita tengok peniaga banyak tertipu. Perniagaan ni semua tipu. Jual beli apa semua tipu. Nasib dia lalu beli kat Zalora saja. Kalau beli halik, pakai kena tipu. Baik. Kemudian Nabi SAW sebut lagi, wattabahu, niat saling marah. Benci membenci. Ini berlaku pada orang kita wanita menyadari. Kadang benda-benda kecil sampai kita menimbulkan permusuhan. Benda-benda yang belum pasti pun kita dah timbul permusuhan. Suka berbuat fitnah macam-macam. Orang ni buat kat kita, orang ni buat kat kita dan sebagainya. Ini berlaku dalam masyarakat kita. Saling marah ni. Waris ayah, mak pak marah kat cikgu, cikgu pun marah kat mak pak. Cikgu nak ajak anak, mak pak pula marah, mak pak. Cikgu pula marah kat mak pak, pasal nak ajak pun tak boleh. Lah cerita punya. Dan yang terakhir Nabi SAW sebut, wattahasudu hatta yakuna al-bagh, saling hasad mendengki, dengki menengki, sehingga jadi zalim menzalimi. Yang ni selalu banyaklah tuan-tuan. Sebabkan kita ni tuan-tuan dengki ke orang, oi dia ni kaya, oi buat kerja yang sama, aku buat kerja yang sama, dia pun buat kerja yang sama. Tengok yang ni tuan-tuan. Orang Melayu kita ni dia betul lah, no. Kalau kawan ni jual papadom, kawan ni jual papadom, tengok papadom dia ngaku lagi. Papadom ni jarang apa balik. Kawan ni jual apa balik, laku. Kawan ni jual apa balik, tak apa laku. Tengok semua pakat pergi kat dia. Lah kali yang tentu hak meninggal laku tu tak boleh meninggal. Pasal apa? Macam penyakit kena. Betul ya? Ini besar benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Inilah yang berlaku. Ini yang disebut dari Nabi SAW, terlalu banyak hasad mendengki sehingga kita menzalimi kepada orang. Penyakit-penyakit yang disebut oleh Rasulullah SAW tadi telah banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin di hari ini. Di sana sini kita melihat penyakit ini merebak dan menjalar dalam masyarakat dengan ganasnya. Dunia Islam dilanda dengan krisis rohani yang sangat tajam dan meruncing. Punca jadi macam ni pasal apa? Punca jadi berdengki, punca jadi terlalu seronok, terlalu mewah, terlalu nak impun harta pasal apa? Serohani kosong, jiwa kosong, hati tak ada apa, kering kontang. Sebab tu kita mudah ditimpa penyakit. Badan kita kalau imun dia kuat, sistem imun kita kuat, penyakit mudah nak kena. Payah nak kena tu kena. Tapi payah nak kena, kalau kena pun sat saja. Lalu itulah dunia kita hidup dunia ni. Kalau iman tak kuat, pengisian jiwa itu tidak ada, maka dia nak cari benda-benda yang lain. Anak-anak muda kita tidak, pasal dia gila sangat nak pergi konsert. Pasal dia gila sangat nak pergi hiburan. Sebab dalaman dia kosong. Benda kalau ada kosong, terima apa saya tak ada boleh. Tapi tuan-tuan, cawan kalau dah penuh, nak buah ayat, tak boleh lah, penuh lah. Kalau buah juga melimpah.
Tapi kalau ada cawan kosong, tuanglah apa pun masuk. Tuanglah apa pun masuk. Sebab tu budak-budak kita ni tuan dia duk mengerempit, dia duk apa semua, jiwa dia kosong, tak ada apa. Dia tak tahu apa matlamat dia hidup. Dia main kat dunia ni buat apa, main dari mana, dia main dulu buat apa, lepas ni dia nak pergi mana. Dia tak tahu lah, dia tak tahu benda tu. Dia tak tahu. Dan benda tu nak kena tanam, nak kena faham. Kita ni main daripada Allah Ta'ala, hidup kat dunia ni nak buat apa, jadi hamba dia, jadi khalifah di atas muka bumi, mengimarahkan bumi ni dan melaksanakan hukum Allah Ta'ala. Kemudian nak pergi mana? Panik mati. Buat apa lepas mati? Kita akan hidup di akhirat. Hidup buat apa selama bila? Selama mana? Selama-lamanya. Yang tu tak apa nak faham. Anak-anak muda dia tak apa faham. Bila dia tak faham, jiwa dia kosong. Bila dia kosong, dia carilah apa yang dia dapat, dia buh. Itu masalahnya. Yang yang disebut ni. Kenapa jadi macam ni? Sebab masalah rohani yang sangat tajam dan meruncing. Dengan kekosongan rohani itulah mereka terpaksa mencari dan menimbun harta benda sebanyak-banyaknya untuk memuaskan hawa nafsu. Sebab jiwa kosong, nafsu menguasai diri. Maka apabila hawa nafsu diperturutkan, tentunya mereka terpaksa menggunakan segala macam cara dan juga tipu hila. Anak Adam ni tuan-tuan, "Law kana li bani Adam wadiyan min dhahab latamanna wadin ukhra." Atau kama qala al-hadis. Kalau anak Adam itu dia ada dua lembah daripada emas, dia teringin satu lagi. Makna tuan-tuan, manusia ni kalau dia dah ada dua lembah emas pun dia tak cukup, dia nak lagi. Kemudian sambung hadis tu, wa yatubu Allahu man taba, dan Allah menerima taubat orang yang bertaubat. Pasal apa Nabi cerita tentang wadi ataupun lembah emas dengan minta taubat? Sebab anak ada demi nak mendapatkan harta, dia akan buat apa saja walaupun berdosa. Walaupun benda dosa, dia akan tetap buat sebab dia nak harta tersebut. Sebab tu kalau berdosa, maka naklah bertaubat. Di saat itu hilanglah nilai-nilai akhlak, dan yang wujud hanyalah kecurangan, khianat, hasud, menghasut dan sebagainya. Marilah kita mohon maksud hadis ini dan marilah kita bermuhasabah. Semua ini benda ada kat kita. Cuma yang saya sebut tadi, bahawa kita dalam Islam hendaklah kita bersikap sederhana dan jangan kita melampaui daripada batas yang ditentukan oleh agama, oleh syarak. Itu yang terbaik. Wallahu a'lam. Kita semua kitab yang kedua iaitu penawar bagi hati. Sama lah. Dah surat 7 tu. Dah kali bulan 11 kita baca. Betul ya? Kan? Ya. 30 bulan 11. Sebab bulan 12 kita baca hadis dia kan? Tak ada? Boleh tak ada tu. Bulan 12 kita baca hadis dia tu. Buka surat 7. Orang yang terakhir kali dan api neraka, dengan seksa dan api neraka dekat tu. Tak ada lagi kat tangan lah. Oh habis dah. Oh bawah ni. Bukan soal panah lah. Memandang akan yang haram. Wallahu a'lam. Dekat tu. Hari ini maknanya kita masuk pada fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Betul? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jumpa muka surat 8. 8 tu hak jari bawah macam ni. Tu 8. Kalau hak atas ni bukan pis yo. Kalau atas ni nama dia 7. Kalau 8 ke bawah. Fasul. Fasal yang kedua pada menyatakan telinga bawah sekali. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi darain amin.
ketahui olehmu bahwasanya telinga itu menjadikan dia oleh Allah Ta'ala bagi engkau kerana beberapa faedah yang bangsa dunia dan beberapa faedah yang bangsa akhirat. Allah bagi pada kita telinga sama macam mata. Mata pun ada kebaikan dari sudut duniawi dan ada kebaikan dari sudut ukhrawi. Nanti tahu tak? Yang telinga sama juga. Ada kebaikan ukhrawi, ada kebaikan duniawi. Baik. Maka setengah daripada segala faedahnya yang bangsa dunia. Apa faedah telinga yang Tuhan bagi untuk dunia ni? Yang pertamanya ialah bersedap-sedap dengan yang didengar. Makna apa? Kita rasa lazat dengan benda yang kita dengar. Dia telinga oleh Tuhan bagi sebab kita nak bersedap-sedap dengan pendengaran kita. Boleh kita dengar suara-suara yang sedap. Boleh dengar burung tuan-tuan. Cuba bagi pagi-pagi kan dengar burung berkicauan. Mampu hajat semua. Dengar burung tu bunyi kan, cucuk. Kita bunyi sedap nak bu. Kalau bunyi cucuk ingat. Ni jenis burung apa bunyi? Tu burung apa? Betul tak? Nah, dan bunyi kerana bunyi burung tu. Oh sedap burung ni. Dengar lagu-lagu pun sedap. Nikmat tu. Cuba kalau tak dengar benda. Hazamah duk ni. Kurelakan jiwa. Tak dengar. Tak dengar. Cuba kalau kita dengar sedap. Meleleh kita dengar. Bahasa sedap. Tu nikmat Tuhan bagi telinga ni bersedap-sedap dengan telinga. Dengar bacaan-bacaan. Dengar tu Syekh Sudeh baca tuan-tuan. Muhammad mula-mula dia. Dengar Syekh Mahir ni baca, kita pun dengar sedap baca Quran. Dan dengar ni dengan hak ni pandai-pandai tilawah musabaqah ni kan. Hak tilawah Quran tu tarik tinggi nak apa? Jawab boleh jawab. Tu paling tinggi tu. Kalau nak tahu dia jawab boleh jawab, dia baca tuan-tuan sampai naik orang tu. Jawab boleh jawab tu. Bacaan Quran. Bahkan tuan-tuan kalau kita dengar Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi pada dia kitab Zabur. Akhirat esok Allah Ta'ala akan suruh Nabi Daud baca Zabur. Nabi Daud sedap nak suara tuan-tuan. Kalau baca ni tuan-tuan, ulama suruh kalau burung terbang dengar Nabi Daud baca, jatuh. Burung tu dengar jatuh. Sebab sedap kan. Kalau akan betul kalau sama tu betul tak betul tuan-tuan, cuba kita bawa peta. Tak pun kita duduk rumah, tiba-tiba dengar satu lagu yang kita suka. Contohnya apa tu? Lagu Cakrakan. Katakanlah lagu Cakrakan. Ku berlari kau terdiam. Nak dulu. Dan terhafal baru mana? Dia dengar lagu tuan-tuan. Duk dengar radio ni. Duk bawa kereta, kalau orang duk ingat dah kereta. Memang cakap kan? Kita suruh orang. Diam. Woi, kau diam. Pakai senyap ni. Buka kita belum buka dah. Biasanya kau nak dengar lagu Cakrakan. Betul ya? Kita ni kalau nak jenis gila burung, dengar burung kicau orang tu ni duduk siap pak kita tu tolak mulut dia. Duduk dia siap. Ui cakap burung. Pasal apa? Minat. Ikut minat asumsi. Maknanya tuan-tuan, benda sedap tu kalau kita dengar lah ni pun, janganlah kalau sedap pun kalau orang ingat kita marah. Jadi tak heran kalau burung dengar Nabi Daud alaihissalam baca tuan-tuan sampai nak pingsan, sampai turun. Tak ada buat apa dari lemah tu dengar. Meleleh pun juga. Punya sedap Nabi Daud. Macam mana? Akhirat esok tuan-tuan, ni Nabi Daud akan baca Quran. Tak silap saya ada surah. Apa dah saya tengok? Akan baca Zabur dan dia akan baca surah daripada Al-Quran.
Nabi kita pun akan baca satu surah dalam Al-Quran. Saya tak ingat surah apa. Surah Ar-Rahman ke surah saya tak ingat. Tapi ada disebut oleh ulama akhirat esok Nabi-Nabi ni, beberapa Nabi ni akan baca, perdengarkan bacaan. Masa tu tuan-tuan tak tidak faham. Surah-surah ni Nabi-Nabi ni semua sedap tak. Kalau Nabi duduk, burung terbang macam tu. Tambah kita tu, pasal hidung dia pegang-pegang. Sedap? Kan? Itu makna kata apa? Nikmat bangsa dunia Allah Ta'ala bagi telinga ni untuk bersedap makna berlazat dengar benda yang Tuhan. Nikmat tu nikmat. Tak salah. Kan? Janganlah lalai. Jangan sampai lalai. Baik. Yang kedua ialah dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Telinga nikmat dunia ialah boleh faham apa yang orang cakap. Kalau kita di telinga tak boleh dengar tuan-tuan, dia jadi macam kereta api Ramli. Kan? Polis main rumah, bujang lapuk, main pintu-pintu, makcik, Pak Mat, tempel kena langak dengan lori. Apa dia kata itu kata? Memang dia keluar pagi-pagi putih hutan. Bukan makcik, Pak Mat tempel kena langak dengan lori. Memang pakcik kau selalu keluar dengan basikal. Ulah dah. Kan? Dak makcik, ni encik ni kata, Pak Mat dia kena langak dengan lori, ngongeng, boom, dengan lori. Oh, betul lah. Dah pun nak faham. Nampak tak tuan? Itu yang kata nikmat dunia ni ialah menyampaikan dia kepada memahamkan segala perkataan yang kita dengar. Kalau dia tak ada dengar, tak faham dia orang cakap. Itu maknanya. Baik. Dan setengah itu nikmat dunia dari sudut duniawi. Nikmat telinga dari sudut duniawi. Dan setengah daripada segala faedahnya yang bangsa akhirat. Apa dia? Bangsa akhirat Tuhan bagi jadi telinga ni untuk manfaat ukhrawi ialah mendengar ia akan Al-Quran dan hadis. Boleh kita dengar Al-Quran, boleh dengar hadis. Dengar Al-Quran, bila kita dengar, menenangkan jiwa, menambahkan iman, dan juga kita dapat pahala. Begitu juga hadis, bila kita dengar, kita mengaji, menambahkan lagi manfaat kepada kita. Dan juga mendengar kepada segala ilmu yang memberi manfaat. Dan kerana banyak ini segala faedah, adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Oleh sebab kerana dengar itu lebih banyak faedahnya daripada melihat, maka dia kata mendengar itu lebih baik, lebih afdal daripada dapat melihat. No? Betul tak? Betul ya, no? Kalau orang yang buta tapi dia boleh, telinga dia boleh dengar, dia boleh tak menghafal Quran? Boleh menghafal Quran. Tapi kalau mata dia nampak tapi telinga tak boleh dengar apa, kan? Dia tak erti. Kalau kita tulis huruf A, benda nak suruh A lalu mana? Dia tak dengar apa. Kita pun tulis A. Oh, dia dengar. Nganga lalu tu, dia tak boleh sebut. Dia nak baca Quran macam mana tak pernah dengar alif baca. Tapi kalau orang hak buta mata tu, pergi ajak nak ajak, dia boleh juga pegang-pegang. Kan, mata walaupun pedang tapi dia boleh pegang. Oh, ni alif, dia ada huruf pedang, dia panggil braille. Kan? Ramai di kalangan ulama-ulama hak buta juga, hafazul Quran, penghafal Quran. Ramai orang yang buta menghafal Quran, dan telinga boleh dengar. Itu dia kata telinga itu, pendengaran itu lebih utama daripada melihat. Kerana banyak faedah lihat itu dunia. Pasal dia kata kalau hak dunia nampak ni, nikmat ni faedahnya ialah bangsa dunia. Boleh tengok tu, boleh tengok ni, boleh tengok dan dan nikmat kebanyakan faedah pendengaran itu ialah bangsa akhirat. Mendengar itu banyak lagi manfaat daripada untuk ukhrawi. Kan? Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli yang peka. Waktu kita tengok selalu orang yang buta itu lebih baik, lebih sempurna keadaannya daripada orang yang tak dengar. Dan bermula, ini baru cara nak mensyukuri nikmat dengar itu. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, mana pendengaran itu yang pertama ialah memelihara telinga kita itu
daripada mendengar yang dilarang, seperti mengumpat dan mengadu. Perkara yang dilarang kita dengar ialah duk mengumpat orang, duk cerita buruk orang, duk cerita jahat orang dan sebagainya. Itu mengumpat. Duk mengadu ni apa dah? Mengadu domba. Dulu saya sebutlah kan, makna mengadu domba. Kan? Faham tak mengadu domba saudara-saudara? Mengadu ni apa dah? Adu, peraduan, adu. Adu ni mana lawan? Domba apa domba? Domba lembu kan? Mengadu domba ni asal kata tu. Maknanya mengadu domba ni macam mana? Bagi lawan lembu. Lembu duk berlawan tu. Belagak tu makna adu domba. Maksud mengadu domba dalam masyarakat kita ni, mengadu domba tu maknanya ialah nak melagakan antara dua pihak. Itu makna mengadu domba. Nah, mengadu domba maknanya nak bagi orang ni bermusuh-musuhan. B jumpa dekat A, abang kata tu, B kata kat hang macam-macam. B dekat B abang nak A kata kat hang macam-macam. Akhirnya mereka duduk bergaduh. Nah, itu yang kata mengadu domba. Ya? Ini benda yang diharamkan. Jangan dengar. Cara nak syukur dengan nikmat Allah Tuhan bagi, jangan dengar benda-benda yang tak elok seperti mengumpat dan mengadu-ngadu. Dan segala perkataan yang tiada baik seperti bid'ah dan berbantah-bantah. Dan kataan yang tidak baik, jangan duk dengar benda yang tak baik. Seperti apa? Perkara bid'ah, benda-benda yang mengarut, benda-benda yang tak elok, benda yang khurafat, jangan pergi dengar. Dan jangan juga berbantah-bantah, duk bergaduh setiap. Jangan pergi dengar orang bergaduh, jangan pergi dengar orang bergaduh. Pergi pelarang, itu lebih baik. Dan seperti mendengar suara perempuan yang muda belia, hak ni pun tak boleh. Betul kalau tak seorang perempuan yang aurat, dia ada masa jadi aurat, ada masa tak jadi aurat. Bila tak jadi aurat, bila kita nak gunakan dia untuk muamalah. Maknanya untuk apa? Nak dia beli, takkan dia sampai nak kena guna bahasa isyarat. Dia duk meninggal kat kedai. Ni berapa duit ni, berapa duit. Jadi dua ni ke dua upah. Awak angkat dia cakap kan? Aurat. Bukan aurat tuan-tuan. Dalam muamalah tak apa. Cikgu mengajar kat sekolah, letih cikgu tadi cakap. Cikgu perempuan pun ingat budak-budak lelaki kena guna bahasa syarat. Mampu. Masuk kelas perempuan pun boleh cakap boleh. Letih mengajar budak lelaki tadi. Awak cikgu, dia tak faham saya bagi isyarat apa. Bukan lagu tu. Dalam benda yang muamalah tidak ada masalah. Yang tak boleh ni apa dia macam mana ni? Suara ni. Suara yang tak boleh macam mana? Suara mengada-ngada. Budak-budak perempuan pun kadang-kadang kat sekolah boleh jadi guru. Kalau dia pergi ustaz tak tolong, tak apa. Yang haram macam mana? Ustaz. Nak minta tolong sikit. Nak kena cari ketua ke tak? Hak tu bawa haram. Tak boleh. Kalau takak dia main nak ambil apa nama ni kat kedai tu, apa nama minum kan, minta ni waiter ni, cik nama kamu cik, tak apa, cuba kalau dia main, apa nama kamu? Tuan-tuan, Pak Haji pun hilang sobat. Hilang sobat. Hak tu yang jadi haram. Suara-suara yang menggairahkan, suara-suara yang asyik, ni tak boleh, haram. Tak boleh cakap lagu tu. Kadang-kadang ada juga ada yang cakap manja meleret ni. Membuat dengar tu. Bini kita pun tak memandang meleret tu. Tak boleh kan? Haram. Itu haram. Dan yang kedua adalah jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Itu suara-suara perempuan yang muda ni kalau takut fitnah. Jadi macam tadi ya. Itu jadi fitnah. Baik. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan, juga sama juga dengan perkara yang kita dengar yang diharamkan. Ini khilaf ulama. Ulama berselisih pandangan.
Ada yang kata haram, ada yang kata tak haram. Ada yang kata haram, gitar haram, apa lagi? Piano haram, suling haram, ni ada yang kata haram. Ada juga ulama yang kata harus. Ada juga ulama yang kata harus. Ada pandangan ulama. Jadi kita ikutlah mana pandangan yang ulama tetapkan. Benar Syekh kita kata ni dia keras. Syekh kita dia agak keras sikit. Dia kata dia menerima pandangan yang mengatakan haram. Seperti surunai dan genah. Dan jangan kau tertipu disebabkan mereka yang dia menghalalkan akan mendengar umpama sunnah itu. Dia kata jangan tertipu dengan ucapan-ucapan ada yang kata halal, tak apa, tak ada masalah. Jangan tertipu dia kata. Sebab dia berpegang pada pandangan hukum haram. Ni pandangan Syekh tadi. Kalau kita tengok pada pandangan ulama-ulama mutaakhirin, ulama sekarang ni, ulama seperti Dr. Yusuf Qaradawi dan sebagainya, ada yang mengharuskan. Ada yang mengharuskan bahawa instrumen mainan-mainan yang dibenarkan untuk kita benar. Itu ulama punya pandangan. Okey. Kemudian ada kata kerana perkataannya itu menyalahi ia akan Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dia kata pandangannya apa yang disebut boleh dan sebagainya tu menyalahi daripada apa yang Al-Quran sebut, apa yang hadis sebut. Sebab ada hadis yang melarang. Ada hadis yang melarang penggunaan barang-barang tersebut dan sebagainya. Itu pandangan-pandangan ulama lah. Kerana perkataannya itu baik, maka lazimkan olehmu memelihara pendengaran kau daripada perkataan yang keji dan yang sia-sia. Pelihara daripada duk cakap benda yang sia-sia, cakap benda-benda yang merugikan. Contohnya apa? Cakap benda yang lara ni, cakap tak tahu pertama apa, duk sembang. Tak tahu benda apa dia sembang, tak ada manfaat. Dia bila dia sembang tak ada manfaat, dia tak pula nak keluar, nak numpak orang dan sebagainya. Jadi tak boleh. Pelihara. Kerana mereka yang menuntut dengar, kerana orang yang duk pergi dengar sekali. Itu maknanya orang yang pergi dengar sekali. Mereka yang menuntut dengar, maknanya orang yang pergi dengar sekali. Bersekutu ia dengan mereka yang berkata-kata pada dosa. Orang yang pergi dengar sekali itu juga bersekutu, maknanya kongsi sekali dosa. Benda ada baca kat telur. Kami dengar, Ustaz, kami tak kata apa pun. Awak dia baca kat apa? Dia cakap boleh pada umumpak orang lah. Kami tak kata apa pun, kami dengar ya. Dengar duk kongsi sekali dosa. Habis tu Ustaz, abang rumah kalau dengar orang mengumpat, kita abang kata kita ada kerja, tak mau, ada kerja takkan. Kita minta lari lah daripada duk mengumpat orang. Ingat. Baik. Kemudian dia kata lagi, berkata-kata pada dosa perkataan yang haram itu. Dan lagi pula bahawasanya mendengar perkataan yang sia-sia dan keji itu mendatangkan was-was dalam hati. Pasal yang dalam hati kita ni duk rasa was-was. Was-was ni makna apa? Was-was ni maknanya ialah bisikan syaitan. Syaitan duk bisik dalam hati kita. Bisik macam-macam, suruh buat jahat, suruh buat ni, buat tu, ragu-ragu dalam sembahyang, syok dan sebagainya. Was-was itu main daripada bisikan syaitan. Pasal jadi was-was? Sebab kita rajin duk dengar benda tak elok. Bila rajin dengar benda tak elok, maka syaitan dia akan mudah untuk duduk tempat tak elok. Telinga kita duk mudah untuk dengar benda tak elok, maka telinga kita jadi tempat dengar benda tak elok. Maknanya telinga kita tu dah jadi jamban. Kan? Sebab jamban ni tempat syaitan tu. Sebab apa syaitan suka duduk jamban? Pasal jamban ni kotor. Lalu tu lah telinga kita apa? Kalau telinga kita duduk dengar benda kotor, syaitan pun seronok. Pasal apa dia kata telinga kau dah jadi jamban. Mata kita pun kalau duduk rajin tengok benda tak elok, mata kita pun jadi jamban. Tu bahasa mudah. Bila telinga kita jadi jamban, syaitan rajin duduk tengok. Bila syaitan dah rajin tengok, dia rajin duduk bisik. Bisik benda yang tak elok. Begitu. Dan ketahui olehmu bahawasanya perkataan yang didengar itu seperti makanan. Ingat-ingat dia kata, dengar seperti makanan. Mendengar sesuatu itu macam kita makan. Baik, apa? Setengahnya memberi manfaat dan setengah memberi mudarat. Ada ucapan kalam-kalam yang kita dengar memberi manfaat. Dan ada juga setengah pada pendengaran kita yang kita dengar itu memberi mudarat macam makanan. Makan ada yang memberi manfaat, ada juga yang memberi mudarat.
Makan lebih-lebih sangat pun mudarat, makan kurang banyak pun mudarat juga, tak makan langsung. Kan? Jadi Islam ni suruh kita sederhana. Dan setengah daripadanya penawar, dan setengah daripadanya racun. Ada juga ucapan-ucapan tu dia jadi penawar. Macam kita mengaji dengan ilmu bermanfaat, jadi penawar kepada hati kita. Dan juga ada juga jadi racun bila dia dengar benda-benda yang sia-sia, benda yang maksiat, merosakkan kita. Bahkan berkekalan perkataan itu di dalam hati lebih lama daripada berkekalan makanan dalam perut. Ya, nak faham? Bahkan ucapan yang kita dengar itu lebih lama kekal daripada makanan dalam perut. Makanan dalam perut boleh hilang, boleh hilang. Macam mana? Masuk jambat, keluar hilang. Betul tak? Tapi kalau dengar perkataan, boleh bawa keluar? Korek boleh? Tak boleh. Berkekalan dalam hati, berkekalan dalam jiwa kita ni kita tengok. Kerana makanan itu hilang ia dari dalam perut besar dengan tidur dan umpamanya. Bila kita tidur, makanan itu hilang, betul bagi tidur apa? Kan? Dan sebagainya, dengan cara kita buang air dan sebagainya. Baik. Dan terkadang berkekalan ia dalam perut beberapa hari, kemudian hilang ia dengan makan pencahar ataupun julak. Kadang-kadang makan jenis sembelih, pergi cari ubat, makan julaan, makan juga, dia keluar habis semua, dia flush, keluar habis semua. Maknanya apa? Berkekalan ya, cakap 3-4 hari. Kan? Boleh tahan cakap 3-4 hari, paling lama apa seminggu tu kira habis terus. Kan? Baik, dia kata, adapun perkataan jatuh ke dalam hati, maka terkadang terkekalan ia dalam hati seumur hidup. Betul tak? Betul tuan-tuan. Saya sendiri dulu tuan-tuan, saya ingat apa orang hina saya tahun dulu. Tapi saya tak dendam lah. Tapi saya ingat antaranya pak menakan saya sendiri. Pak menakan pernah saya kata kat saya dulu masa kata saya tu masuk sekolah agama. Saya ingat apa ni? Dia kata apa? Pasal hang bodoh tu masuk sekolah agama. Saya ingat lagi tuan-tuan. Masa tu budak-budak kita tak tahu apa tuan-tuan. Lalu ni bila kita dah dewasa, kita dah besar tuan-tuan, baru kita tahu rupanya dia tak kat SPM ni. Gaji dia lagi tinggi tu baru setengah gaji saya. Yang kata kita bodoh dulu tu. Tengoklah. Hang dia. Malah apa tuan-tuan? Ingat sampai hari ni. Ingat. Jangan duk kata lah kat budak-budak. Masa tu saya budak-budak ni. Jangan duk kata kat budak-budak tak kawan nak budak ingat sampai ketua. Tentu budak-budak jangan duk pergi hina dan macam-macam. Tambah anak yatim. Jangan saya ni anak yatim. Saya ni anak yatim pada darjah 3. Adik saya anak yatim daripada umur 4 tahun lagi kecil. Kami tahu, kami ingat apa orang buat kat kami. Orang kata macam-macam. Tapi alhamdulillah Allah tak kata lah. Allah ni bukan nak baik langsung. Dulu hina apa? Anak yatim kan ada apa? Tu dia. Kita ni tak lah manusia. Nah, jangan duk kata kat budak-budak terutama. Pasal depa ingatan apa? Saya pun ingat lagi apa masa kecil-kecil dulu tu ingat lagi. Kan? Duk ingat lagi apa masa kita umur 4 tahun tu boleh duk ingat lagi sikit. 5 tahun tu boleh ingat lagi. 3-2 tahun tu memang tak ingat lah. Kan? Kadang-kadang duk ingat lagi, ada lagi duk ingat. Jadi tu yang kata berkata tu makan boleh keluar seminggu boleh keluar. Tapi kalau bercakap, kalau masuklah hati ditusuk tu, dia cucuk tu sampai kemati kan. Tu kata kuasa bahasa, kuasa mulut, kuasa lidah. Lidah tu lebih tajam daripada pedang pisau. Nah, pasal pedang pisau dia tak boleh cucuk hati kita. Mereka dia memang dia bunuh kita tu, tak tu memang boleh. Tapi mulut kalau bercakap tu, duduklah hati tu berpaut. Tu kata berhati-hati dengan capang mulut. Baik. Dia kata tu akan berkekalan dalam hati seumur hidup. Maka jika ada ia perkataan yang jahat, maka sentiasa ia memfitnahkan dan mendatangkan waswah. Kalau dengar benda tak elok, benda tak elok, bekaslah hati kita masuk benda yang tak elok. Nah, dengar benda tak elok, masuklah hati pun akan jadi hati kita penuh dengan benda-benda yang tak elok. Tapi kalau dengar benda yang elok, masuklah hati kita pun benda yang elok. Sebab hati kita ni dia kata apa? Seumpama bekas.
Bahkan terkadang menyebabkan ia akan kebinasaan yang besar. Boleh mendatangkan kepada kebinasaan yang besar. Sebab tu tuan-tuan, kita tengok pasal orang yang masa dia kecil-kecil kena seksa dengan mak ayah dia, kena dera, bila dia besar dia gila. Faham tak tuan? Masa dia kecil-kecil dia kena dengan mak ayah dia memang dahsyat gila kan. Nah, bila main dia besar, banyakkan masalah ni, kes-kes masalah jiwa ni pasal masa kecil-kecil dulu kena teruk. Nah, pasal apa? Duk simpan. Lama-lama dia tak boleh tahan kan, dia pecah. Akhirnya dia jadi gila. Nah, tu masalah. Nah, kalau dia tak ada iman pula, memanglah dia rosak lah tu. Kalau dia ada iman, tak ada masalah. Iman tu filter, boleh menapik, boleh memperbaiki jiwa dah. Tapi kalau dia pun tak ada iman tu, mayang boleh ditampukkan, tak mayang kadang-kadang, Allahu Akbar, rosak. Dia akan jadi rosak. Nah, baik kan? Baik. Maka hendaklah bersungguh-sungguh orang yang berakal pada memelihara pendengarannya dan segala anggotanya sebelum ditanya daripadanya, daripada anggota tubuh kita itu pada hari kiamat nanti. Sebab Allah Ta'ala berfirman, Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Artinya bahwasanya pendengaran dan penglihatan dan hati sekalian itu akan ditanya daripadanya pada hari kiamat. Makna setiap benda yang kita ada di tuan-tuan, telinga kita, mata kita, sebagainya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ada soalan kita? Baik, soalan. Assalamualaikum Ustaz dan semua kawan-kawan. Ustaz, kau nak tanya? Ya, silakan. Yang pertama, bila suami meninggal dunia, jenazah sudah dimandi dan dikafan, bolehkah isteri mencium muka jenazah suami? Begitu juga isteri meninggal dunia, bolehkah suami mencium muka jenazah isteri? Jawab dia, boleh. Tidak membatalkan wuduk si mati. Tak ada masalah. Sebab yang membatalkan wuduk hanya orang yang hidup. Isteri ambil wuduk, dah ada wuduk, dia cium suami yang meninggal, suami wuduknya tidak terbatal. Yang batalnya hanya kita saja. Begitulah juga dengan suami pun, kalau cium isteri yang dah meninggal, isteri tidak terbatal wuduk, yang batal wuduk hanya laki kita, tidak ada masalah. Ayam mata tak ada masalah. Tak ada masalah. Cuma orang Melayu kita kata, dia nak ayat yang mata menitik tu kan tak ada masalah pun. Cuma ya, Islam suruh jangan meratapi mayat. Jangan meratapi mayat. Jadi orang Melayu kita kata, jangan duk diteriak dulu ayat mata jatuh tu, sebab apa? Nak mengelak pada kita duk jadi macam meratapi. Jadi dia fikir dia meratap pula. Itu yang tak begitu. Ada pun teriak dengan sebab kerana isteri mati, suami mati, anak mati dan sebagainya, itu adalah perkara normal. Nabi SAW sendiri apabila Sayyidina Ibrahim, anak Nabi yang bernama Sayyidina Ibrahim, meninggal dunia, Nabi pun teriak. Nabi pun menangis. Sahabat tanya, Ya Rasulullah, mahal? Ya Rasulullah, ni apa ni teriak ni? Rasulullah kata apa? Ini adalah rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maknanya apa? Kita teriak sedih itu pun dengan sebab kematian pasangan kita atau kematian anak isteri kita dan sebagainya, itu juga adalah rahmat. Tanda kasih dan sayang kita. Kalau isteri mati, suami mati, gelap boleh lah pula. Mati dah. Saya dah tunggu lama ni nak makan demi insurans. Nak makan insurans pun dengan tunjuk sangat. Baik. Bawa jadi boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Tidak membatalkan wuduk si mati. Yang batal kita yang hidup. Okey. Baik, yang kedua. Sebab apa? Kalau nak mandikan pun boleh. Isteri nak tolong mandikan suami pun boleh. Suami nak mandikan isteri pun boleh, tak ada masalah. Apa sahaja kalau kita nak cium muka kan? Tidak ada masalah. Baik, yang kedua.
Apakah hukumnya meletakkan gunting dan kacip pinang atas mayat? Sebab perkara ni masih berlaku lagi, perbuatan ni masih berlaku. Baik, kita tengok pada adat dia. Bila seorang mayat, seorang itu mati, tuan-tuan, memang dianjurkan supaya meletak sesuatu benda yang berat, lebih kurang macam gunting, letak atas perut. Supaya apa? Supaya tak masuk angin. Itu sebenarnya. Bukan saja boleh letak tu supaya takut dia bangkit. Kan? Bukan saja boleh letak gunting tu sebab takut bangkit kan, sakit dia bersilat ke apa dah. Memang dianjurkan kita supaya letak satu benda yang agak berat, seperti berat apa nama? Gunting kan? Bukan gunting halus. Gunting baju tu lah berat tu. Makna tu berat lah. Digalakkan supaya letak kat atas perut ni supaya tak masuk angin, supaya badan tu tak jadi kembar. Memang dia dianjurkan tu. Dia tak ada masalah. Cuma jangan kita duk i'tiqad, kita duk faham kata kena letak gunting ni sebab apa ni, Ustaz ni apa nama jin main ke apa, Ustaz dia nak lawan. Dia tak boleh. Yang kita nak faham, letak di situ ialah sebagai apa? Sebagai nak menghalang daripada angin masuk supaya tak kembung perut. Itu sebenarnya. Memang ada dalam amalan kita, memang lagu tu. Dalam kitab-kitab tersebut lagu tu. Letak satu benda yang berat seperti apa nama? Gunting. Kacip pinang saya tak bisa jumpa kan? Tak tahu kalau letak kan, kacip pinang tu lebih kurang berat betul lah juga. Kan? Tak semestinya letak yang ni, letaklah benda lain yang lebih kurang beratnya untuk mengelak daripada perut mayat tersebut masuk angin. Ini tak ada bidang apa ni sebenarnya. Tak ada masalah. Sebab bila mati ni tuan-tuan, mati saja lelaki atau perempuan tersebut, anak ataupun orang yang ada di situ mestilah dia kena berperanan. Ini selalu orang tak aktifkan. Bila kita tengok ada orang mati orang mati dah, pergi pegang hidung dia tak mendapat dah, picit hidung pun tak mau hidup dah. Pegang-pegang pun dia tak ada lagi, dia dapat orang tak ada. Buat macam mana tuan-tuan? Yang pertama sekali, suruh anak tu tolong tukar kain yang dia pakai. Bila kita mati tuan-tuan, sistem kita dah habis dah lus. Kencing pun ayak keluar, berak mengantik keluar, kita tak ada apa lah. Ni kita boleh duduk tahan ni pasal kita duduk berkuasa lagi ni. Kalau kita dah tak boleh tahan dah tuan-tuan, dia keluar macam mana? Semua dia keluar. Kan? Dah tak ada kuasa dah kita ni, tak ada apa dah. Jadi pertama sekali, suruh anak dia pergi ubah, buang kain dulu. Bukan buang kain anak. Anak tu nak buang kain apa? Buang kain pak mati je. Tukar kain mayat tu. Bersihkan dulu. Ambil lah ayak dan sebagainya, bersihkan dulu kemaluan dia sebagainya, bersih apa semua. Tukar kain, tukar baju. Tapi selalu kita tak pakai baju lah. Kita buang baju pun. Jadi letakkan di tempat yang tinggi seperti katil. Tu. Kemudian ambillah minyak. Guna minyak masak pun tak apa. Jangan yang minyak masak dah masak. Minyak masak tak masak lagi lah. Tak pun minyak urut pun tak apa, tapi jangan bila panas pula. Urut jenazah tu. Urut mati ni. Urut bagi dia rengang dulu. Ni rengang ni. Buat macam ni. Tu. Jangan ni. Buat betul. Renggangkan tangan mayat tu. Bukan nak suruh dia exercise. Mati-mati lah. Supaya apa? Supaya anggota badan tu dia tak kerah. Bila kita duduk biar, dia kerah. Bila nak mandi lagi tu, Robocop. Mayat dia Robocop lagi. Jadi kita bagi lembut. Kaki pun sama. Kaki lurus lagu tu, lepas tu kita bengkokkan lagu tu. Ni pun sama. Supaya apa? Renggang. Supaya apa? Saat ni nak bagi mandi lagi ni, dia tak jadi kerah. Berbuh dengan minyak dia sikit, bagi tu. Kemudian bawa mayat tersebut, letak tempat yang tinggi. Katil tu kalau boleh di bawah katil tu, empat kaki dia tu bubuhlah bekas yang ada minyak. Supaya apa? Semut tak naik. Supaya semut tak naik. Ataupun kita lumuklah dengan minyak dan sebagainya, supaya semut tak boleh naik. Sebab bila kita mati tuan-tuan, semut mai apa semua mai. Dan kita duduk hidup boleh tidur, semut tak masuk pasal malaikat dia jaga. Dan yang malaikat hafazah, malaikat yang jaga kita tu. Semut tak masuk walaupun tidur sebelah sarang semut.
Tapi semua tak masuk boleh tak? Malaikat tu juga nak masuk dia tenang. Pam, dia tahan, dia kiri. Kan? Jangan masuk dia tak mati lagi. Bila kita mati tak ada malaikat lah, dia habis lah. Jadi masuklah macam-macam datang makan dan sebagainya. Jadi sebab tu disuruh supaya kita diletakkan minyak nak masukkan sebagainya di setiap kaki katil supaya semut tak naik. Kan? Dia hadapkan ke arah kiblat. Kan? Kaki menghadap kiblat. Badan kita tu angkat kaki bagi betul-betul dengan kiblat. Kemudian macam saya sebutlah dulu, sebelum kita tutup mayat tersebut, jangan bagi nampak orang. Carilah